آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 11, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 11, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menjalani qaul, pandangan, dan menjalani qaul, yakni pandangan Qadi dan Imamul Haramain atas mengisbatkan sifat idrak, dan menjalani qaul, dan menjalani pula tau, bukan qaul, dan menjalani pula Qadi dan Imamul Haramain. Qadi dan Imamul Haramain. Dia bukan titik satu. Pula ke qaul? Qaf. Satu titik. Dan menjalani pula Qadi dan Imamul Haramain atas menisbatkan idrak. Siapa Qadi ni? Hak Qadi ni kena balik semula lah. Hak di pembicaraan muka surat muka surat sebelah je. Surat sebelah sahaja, bawah tu, iaitu qaul Imam Asy'ari bersalahan bagi qaul Qadi dan Imamul Haramain. Itu jadi tak dibaca dengan qaul juga tu. Bersalahan bagi qaul Qadi dan Imamul Haramain. Itu di surat 10 tu bagi bawah sekali tu. Surat 10 bagi bawah sekali. Bersalahan bagi qaul ni pandangan Qadi dan Imamul Haramain. Siapa Qadi tu? Dia ada nota kaki di bawah tu, hak nombor 5. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, qaul Qadi. Siapa Qadi? Huwa Abu Tayyib Bakar Muhammad bin Al-Baqillani Al-Makki. Itu Qadi. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, yang mana sebagaimana Imamul Haramain. Imamul Haramain tu orang Mekah. Kedua-dua ni pekohnya adalah bermazhab Syafi'i. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani
Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Kedua-duanya pekoh bermazhab Syafi'i. Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain ni masyhur sebagai ulama tauhid dan juga sebagai ulama pekoh. Imamul Haramain. Imamul Haramain ni guru kepada Imam Ghazali rahimahullah. Dan menjalani pula qadi dan Imamul Haramain atas menetapkan sifat idrak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya erti idrak mendapat. Itu terjemahan daripada sifat idrak. Kita baca dulu ke depan. Dan ia sifat idrak pada mereka itu, pada qadi dan Imamul Haramain. Sifat idrak ni sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Sebab kita maklumlah, sifat Allah ni sifat yang sedia kala belaka, tidak ada sifat yang hadisah. Qadimah sifat yang sedia kala, hadisah sifat yang baru. Sifat yang hadisah, sifat baru, sifat kita lah. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah. Mana yang berdiri? Yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat idrak ni sama dengan sifat qudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat ma'ani belaka ni sifat ma'ani juga ni, sifat idrak ni. Sifat yang qadimah, yang sedia kala, yang berdiri, mana yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat ia Allah dengan sifat idrak akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap. Segala yang disentuh ni, hak ning ni, kalau di kita, ni mana kalau kita perkara tu, kita nak dapat perkara tu kena sentuh. Dapatlah perkara tu, licin ke kasar, segala yang dicium, yakni akan perkara yang kita dapat dengan pecium. Adapun Allah dapat dengan idrak, kita dapat dengan cium, wangi, busuk, dan segala yang dikecap, manis, masing. Jadi dengan sifat idrak Allah Ta'ala dapat perkara tu, licin, kasar, wangi, busuk, manis, masing. Tapi kalau kita dengan sentuh, kalau kita dengan cium, kalau kita dengan kecap, dengan rasa, maka kita pun dapatlah perkara tu, licin, kasar, wangi, busuk, manis, masing. Ni Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Tapi bagi pandangan yang muktamad, Allah Ta'ala dapat dengan ilmu, bukan dengan sifat idrak, dengan ilmu pada ni. Jadi Allah Ta'ala tahu dengan ilmu. Allah Ta'ala tahu benda tu licin, benda tu kasar, benda tu wangi, benda tu busuk, benda tu manis, benda tu masing, dengan sifat ilmu. Adapun bagi pandangan Qadi Abu Bakar Al-Bakillani, Imamul Haramain, Allah dapat dengan sifat idrak. Allah Ta'ala tahu, itu perkara lain. Dengan sifat ilmu tu perkara lain. Ni hak jalanan ni. Jalanan Qadi, jalanan Imamul Haramain. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni, selain daripada didatangkan jalanan yang muktamad, jalanan sifat 13, yang bagi kita pun sudah pelik, kita ni sifat 20.
wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Sifat 20, sifat 20. Syekh Ahmad Al-Fatah dalam kitab Faridatul Faraid ni dimulai dengan sifat 13. Sebab jalanan yang rajih yang kuat dalil, yang wajib atas mukallaf, orang yang balik serta berakal, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, 13 je wujud sampai ke kalam. Kita 20. 20 tu jalanan yang masyhur, tetapi bukan jalanan yang kuat. Masyhur apa ada ni? Yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamad, yang banyak dipegangi. Yang masyhur ni orang banyak sebut. Dia gitu. Masyhur ni tidak semestinya hak nombor 1. Masyhur ni maka surah qailu. Banyak sebut masyhur lah. Pada ni. Jadi contoh. Ni contoh ni. Di satu-satu tempat pengajian ada beberapa guru. Tapi orang luar masyhur tempat pengajian tu dengan nama seseorang tu guru. Jadi tempat tu dengan nama dia sinonim lah. Apa ada sinonim? Apa ada ni? Jadi kadang-kadang nama pondok tu orang sebut. Orang sebut nama pondok tuan guru sekian. Pondok ada nama. Tapi nama pondok hilang. Hak timbulnya nama tuan guru pondok. Pada ni. Masyhur dia. Tapi dalam pondok tu kalau kira tok guru, dia bukan nombor 1. Hak nombor 1 itu guru lain. Tapi masyhurnya dia. Tapi hak banyak dipegangi, hak nombor 1 tok guru lain. Gitulah. Pandai ni. Tu bandingnya. Jadi masyhurnya tok guru ni, nama pondok asal pun hilang nama pondok tu, timbul nama dia. Timbul nama dia. Tapi orang kat luar ni beranggapan dialah nombor 1 dalam pondok. Terkadang tidak. Faham tak ni? Terkadang hak nombor 1 dalam tu, hak yang menentukan apa hala tuju tu kuning. Tapi orang tak kenal mana dia. Dia masyhurnya tu guru hak nombor 2 sebagai contoh. Sama juga pondoknya banyak. Satu pondok, satu tok guru, satu pondok, satu tok guru, ustaz-ustaz ramai lah. Maka masyhurlah satu-satu tuan guru. Tuan guru ramai sangat puluh ratus. Tuan guru pondok banyak puluhan pondok. Tapi yang masyhurnya seorang tuan guru. Adakah di tempat tu hak masyhur tu hak nombor 1? Ilmu hak nombor 1? Tidak. Ada lagi tu hak lebih alim. Tempat rojokan orang ada lagi. Tapi masyhurnya seorang tuan guru. Kenapa? Dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Maka jadi masyhur nama dia. Tapi adakah dia hak paling kuat? Paling alim? Tidak. Di tempat tu ramai lagi tu hak lebih-lebih alim. Tapi masyhurnya seseorang tuan guru. Hak nombor 1, hak paling alim tempat rojokan, orang kurang kenali. Tu bandingan gitulah. Ada ni. Kita kalau sebut kata masyhur kok paling alim kan. Tak. Tak semestinya begitu. Jadi kita bicara sekarang masyhur sifat 20. Tapi jalanan yang rajih, jalanan yang kuat, jalanan yang pertama 13 bukan 20. 13 lah. Tapi sebut 13 tertanya-tanya kita. Sifat 13 tak pernah dengar. Memanglah. Kalau kita buka kitab Al-Misbahul Munir sifat 20, buka kitab-kitab tauhid kecil-kecil, semuanya sifat 20. Kitab Faridah je sifat 13. Pandangan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari. Barulah bicara pula hak sifat maknawiyah yang 7 sampai 20 juga dalam kitab Faridah ni. Tapi hak 20 ni hak masyhur.
Hak dalam kitab ni, hak di muka surat 10, surat sebelah tu lah. Bukan. Dia surat sebelah atas. Sebelah atas. Bahagian kedua. Dan ini kaul ialah yang masyhur sekarang ini. Masyhur 20. Masyhur 20. Hak di muka surat 10, muka surat sebelah tu, hak baris yang ketiga daripada bawah. Maka inilah 13 sifat wujud sampai ke kalam, serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui akan 13 sifat atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu, pada kaul yang rajih. Ini kaul yang kuat dalil, kaul yang muktamad. Iaitulah kaul rajih, kaul Imam Asy'ari. Hak 13 ni lah yang rajih. Tapi dan ini kau ialah yang masyhur sekarang ini, hak 20. Tak apalah, maknanya bahawa kita 20 ni hak masyhur, tapi yang rajih yang kuat dalil 13. Jadi pening juga kita nak memahami kaunuhu qadiran sampai kaum mutakalliman. Tak sedap pening dah lah. Janji kita pegang wujud sampai ke kalam. Macam sebut sokmo lah. Sebut je 20, hafal 20, pegang 13 juga. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Itu terjemahan. Apa dia punya pengertian maksud keadaan Allah yang kuasa? Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Payah nak faham gitu maksud dia. Kita ingat ke setakat keadaan Allah yang kuasa, itu baru balik bahasa daripada kaunuhu qadiran bahasa Arab kepada bahasa kita. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Mana ni? Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Sifat kaunuhu ni lah seolah-olah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Payahnya lah wujud sampai ke kalam. Hak tu hak kita duk pegang selama ni. 20 tu pada hafal sahaja. Ini bukan ilmu hafal, ini bukan ilmu baca, ini ilmu pegangan. Hafal, baca, fahamnya tidak, pegangnya tidak. Maknanya pegang 13 juga. Pegang 13 juga, bukan 20 pun. Kata masyhur 20, masyhur disebutan, bukan dipegangan. Jadi kitab ni lah kita jumpa 13 yang rajih, yang kuat dalil. Yang selama ni 20, dah selama ni kita dengar tu je. Sebab tu masyhur. Sebab tu bandingan tadi, masyhur tidak semestinya hak rajih, hak nombor 1. Hak nombor 1 pun kadang-kadang kurang dikenali, kurang disebut. Tapi ni sebuah ilmu di tempat tu dialah nombor 1. Tapi masyhurnya kurang. Masyhur di kalangan orang-orang yang belajar je. Orang masyarakat tak kenal mana nama tuan guru tu. Pada ni. Tapi yang masyhurnya seorang tuan guru, kita pun beranggapan dialah orang alim sekali. Tidak semestinya. Kemudian dalam kitab Faridah ni datangkan sifat 20, tambah pula, bukan setakat 20. Tambah pula 4 sifat lagi. Dia mulai dengan sifat idrak, kemudian kaunuhu mudrikan, sifat takwin, kaunuhu mukawwinan, sifat 24. Lawang dia 24. Tambah wajib 4, tambah lawang dia 4, 50 aqaidul iman jadi 58. Kan? Kita masyhur aqaid 50. Kita masyhur aqaidul iman, simpulan iman yang 50 ni
atas jalan yang masyhur sifat 20. Atas jalan yang rajih, yang kuat dalil sifat 13. Yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang adalah aqaidul iman yang 36. Jumpa tak jumlah 36? Sifat wajib 13, sifat mustahil 13, sifat harus 1. Jadi 27. Campur dengan Rasul 9, 36. Hak Rasul 9 mana pula? Jangan pening gitu. Hak Rasul 9, 4 sifat wajib. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat yang harus bagi Rasul 9. Jadi 27 campur 9, 36. Aqaidul iman 36 yang terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 36. Kita tak je dengar 36. Hak kita biasanya 50. 50 tu jalanan sifat 20. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, satu harus 41. Hak Rasul 9 jadi 50. Aqaidul iman yang 50. Hak tu hak permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan mengetahui, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Aqaidul iman yang 50 masyhur kita begitu. Yang mana mengenal Allah, mengenal Rasul ni permulaan agama, terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti di puja dia akan bicara. Hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. 50 atas jalanan sifat 20. Jalanan sifat 13, 36. Ni tambah pula 4 ni. Idrak kaunuhu mudrikan, takwin kaunuhu mukawwinan. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Aqaidul iman yang 58. Kena? Lagi tak je dengar. Aqaidul iman yang 68. Aqaidul iman yang 68. Ingat tau? Aqaidul iman yang 68 ingat tau? Jadual hari tu duduk mana dah? Kita ada dah jadual tu. Ingat dah? Banyak surah iman ni ambil jadual tu. Ambil dah? Kira duduk gulung tak buka-buka pun lagi. Kan itu kan kata frame lah. Kan dia gulung kita ketah kilat tu kan. Kan kata frame molek. Senang kita nak tengok. Duk mana dia jadual tu? Di dalam tu terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 68. Mana? Saya tengok lama dah jadual ni rumah orang. Masa tu saya tak jumpa lagi jadual ni, tapi tengok dah. Oh, comel kata. Tapi taklah tanya tuan rumah sampai mana. Tapi pernah tengok dah, lama dah tengok. Tapi dalam frame lah. Lepas tu saya sebut frame. Sebab saya jumpa mula-mula memang orang guna frame. Jadi kertas tu guna frame, dia tengok. Masa tu mana? Pergi tahlil rumah dia. Dia tengok ada jadual tu. Tapi lama dah ni cerita ni. Jadi ibu dah frame. Sebab kalau kita tak guna frame, dak comel lah jadinya. Bukan takutnya duk gulung lagi kok. Tindih di hak lain, kepek, lama-lama hilang. Kan? Dan jadual tu 68. Aqaidul iman yang 68. Yang kita yang menulis jadual tu ni Sayyid Abdul Rahman apa nama? Yang mengesahkan jadual tu almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i Losong. Tapi dalam jadual tu bukan Losong.
Tuan Guru Haji Mak Syafi'i. Ni apa nama? Ni hok kapung sini ni. Dia tak anggil losong. Ha? Oh, kapung Nyo Kembo. Dah. Ha, kapung Nyo Kembo. Ha? Nyo Kembo dah. Ha? Ha, wakaf bukan wakaf Nyo Kembo ke kapung Nyo Kembo? Wakaf Nyo Kembo. Dak dulu nama-nama kapung tu saya pernah tengok di dekat sekolah Ustaz Ahmad. Tapi sekarang ada lagi? Ada tak? Tak ada dah rasanya. Kita daripada tepi laut Pulau Musang sampai di Selekor kat taki air tu, situ ada nama kapung. Situ dia tulis. Wakaf Nyo Kembo ke apa tulis situ? Ada lagi lah ni? Ada dah. Hak nama sebenar di Losong Haji Losong Mak Syafi'i ni, nama dia bukan Losong Mak Syafi'i. Kapung Nyo Kembo gitu nama dia. Jadi jadual tu Tuan Guru Haji Mak Syafi'i Nyo Kembo gitu, saya tak silap. Tu tanya tu jadual tu duduk mana? Yang mengesahkan jadual tu Guru Haji Mak Syafi'i Losong. Kan? Tapi dalam tu nya Aqaidul Iman yang 68. Dan di dalam tu satu sifat 20 dalil ayat Al-Quran, bukan dalil akal. Sifat wujud dalil ayat Quran, sifat kidan dalil ayat Quran. Dan jadual ni sudah banyak tersebar. Termasuk yang mengikuti live FB. Poh kan? Jadi keluarga yang memiliki jadual ni dia puh. Dia beli batang ni. Batang pahit plastik itu. Jadi gulung-gulung bubuh dalam tu, lepas tu nak puh kan, nak puh gitu punahlah ketah tu. Jadi gulung tu dibeli ni lah batang pahit plastik tu. Lepas tu gulung-gulung bubuh dalam tu, lepas tu buku pula. Orang luar-luar dari tempat kita beli. Lepas tu beli sipang gulung dalam mana ni? Pahit plastiknya. Gua dah frame lah. Tengok dah frame. Aqaidul Iman 68. Kalau nak beritahu lah. Yang cara jadual tu biasanya ada tanah. Biasanya ada tanah duduk belakang. Maknanya kalau ada yang nak, beritahu je lah. Sebab ada orang ni kadang-kadang masa hari tu bukan satu masing-masing, 4-5 nak hadiah. Nak hadiah kat orang lah, nak bagi. Tapi kena belajar. Bagi jadual tengok klik. Orang panggil apa? Tikus tengok apa panggil? Apa? Tikus tengok besi. Tikus tengok besi gitu. Sebab apa? Tikus tengok besi tak boleh kekau ke mana? Tak boleh nak kekau. Jadi tikus tengok besi nak kekau tak boleh. Tengok jadual nak faham tak boleh. Gitu kali dah. Belajarlah jadual tu, mudah je belajar je. Tak bukan jadual tu dia punya susun tu comel. Disusun pembahagian. Ada sifat nafsiyah pun ada, salbiyah pun ada, ma'ani maknawiyah pun ada, istighna iftikar pun ada. Itu cara susunan. Lepas tu satu laginya keberkatan. Orang boleh buat jadual belaka. Tapi keberkatan tu. Keberkatan. Tapi nak cerita dalam tu Aqaidul Iman yang 68. Ni kalau kita capur pula dengan tambahan ni, idrak, kaunuhu mudrikan, takwin, kaunuhu mukawinan, jadi Aqaidul Iman yang 58. Masyhur kita 50. Atas jalanan sifat 20 yang masyhur. Tapi jalanan sifat 13 yang rajih 36. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagi Qadi Abu Bakar Al-Bakili dan Imam Haramain, mereka mengisbatkan sifat idrak. Arti idrak mendapat.
Dan ia sifat idrak pada mereka itu, pada Qadi dan Imamul Haramain. Sifat idrak ni sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, sifat yang wujudiyah, yang qadimah, sifat yang ada, yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mendapat ya Allah dengan dia, dengan sifat idrak akan segala yang disentuh, akan segala yang disentuh, dan segala yang dicium, dan segala yang dikecap, dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Bukan berhubung, kita kena berhubung. Kita nak tahu sesuatu benda licin dan kasar, kita pun sentuh dengan bahawa kita pergi pegang. Mana kita berhubung, mana apa kita pergi pegang, kita pergi mari. Allah mendapat akan suatu benda tu licin dan kasar, bukan Allah pergi sentuh gitu. Kita berhubung, tengok saja tak tahu, tak dapat lah perkara tu licin ataupun kasar. Kita kena berhubung dengan bahawa kita kena pergi jamuh, kena pergi sentuh, barulah kita dapat perkara tu licin, kasar, panas, sejuk, ni dengan berhubung. Kemudian segala dicium gitu juga. Mana nak dapat perkara tu wangi ke busuk, kena berhubung, kena pergi dekat. Mana kalau kita renggang jauh, kita tak dapatlah perkara tu wangi ke busuk. Segala dia kecap, kecap ni memang kena bulit dah kalau kita. Pandai ni, tengok saja tak dapat. Tengok makanan tu manis ke masin, tengok tak berhubung, tak dapat. Ambil benda tu bubuh lidah, manis, masin. Tu kita dengan berhubung. Allah tidak berhubung. Sebab nak berhubung ni kena pergi mari. Allah tidak pergi mari, Allah tidak gerak, Allah tidak diam. Itu pegangan kitanya. Jadi Allah dapat sesuatu tu licin, kasar, wangi, busuk, manis, masin dengan sifat idrak. Jalanan Imam Asy'arinya dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu. Jadi tambah pula situnya. Mana kalau kita gak dengan panca indera lah kalau kita. Kan kita kan ada benda yang kita dapat dengan ilmu. Ada benda yang kita nak dapat benda tu, kita nak cemoh macam mana? Dapat dengan tahu. Apa beza? Sekarang kita panggil tahu juga dah. Tahu benda tu licin, benda tu kasar dengan deria sentuh. Tahu benda tu wangi busuk dengan deria bau. Tahu benda tu manis dan masin dengan deria rasa. Kan kita ada panca indera kan? Panca indera yang 5. Al-hawasul khamsah. Panca indera yang 5. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera bau, panca indera rasa, panca indera sentuh. Ada ni. Yang mana terkadang Tuhan tarik panca indera bau, kena simptom COVID, hilang panca indera bau. Simptom penyakit COVID, hilang panca indera rasa. Dimakan dia kata rasa supaya makan ketah, tak rasa apa. Dah kalau gitu makan ketah lah, tak makan nasi lah. Dah makan nasi macam makan ketah. Sebab apa? Tuhan tarik panca indera rasa yang Tuhan letak di lidah. Itu kita. Panca indera sentuh, orang yang kena penyakit angin, mati sebelah, ada tak lagi panca indera sentuh? Tak rasa apa. Licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk ke, dia tak rasa apa pun. Kita ketuk pun dia tak rasa pun kita ketuknya. Sebab apa? Sebab Tuhan tarik panca indera sentuh. Yang mana di tubuh kita, di mana ada tempat darah mengalir, di situ Tuhan letak panca indera sentuh. Tempat yang tak ada darah mengalir, tak ada panca indera sentuh.
Mana tempat yang tak ada darah mengalir? Dengan bulu, dengan kuku, dengan gigi. Tu tak ada panca indera sentuh. Kita ambil rambut kita, letak atas satu benda. Kita boleh tahu tak benda tu licin kasar? Tak boleh sebab tak ada panca indera. Kalau tidak letak panca indera sentuh, diumpama rambut, kuku, gigi. Sebab dia tidak ada darah yang mengalir. Tu kalau kita lah. Jadi sekarang ni Allah dapat perkara tu licin kasar. Kalau kita dengan sentuh, Allah dengan sifat idrak. Allah Ta'ala dapat perkara tu wangi busuk. Kalau kita dengan cium, Allah Ta'ala dengan sifat idrak. Gitu. Lepas tu hak ilmu, hak perkara lain. Hak ilmu perkara lain. Allah Ta'ala tahu dengan ilmu perkara lain. Hak seumpama perkara yang kita dapat dengan panca indera, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Ni tambah sifat idrak ni. Hak ni hak jalanan sifat 20 masyhur tapi pandangan tu dhaif. Pandangan sifat 13 muktamad tapi tidak masyhur. Ni jalanan sifat 24 ni tidak masyhur, dhaif dan tidak masyhur. Gitu. Dhaif satu dah serta tidak masyhur. Sifat 20 dhaif tapi masyhur. Sifat 13 muktamad tapi tidak masyhur. Gitu. Hak 24 ni memanglah. Kalau dak kerana kitab Faridatul Faraid dak tahulah kitanya. Ada pula sifat idrak, sifat takwin. Jadi hak jalanan yang muktamad, Allah Ta'ala tahu dengan ilmu, bukan dapat dengan sifat idrak. Allah Ta'ala mengada dengan sifat kudrah, bukan mengada dengan sifat takwin. Tu hak jalanan yang muktamad. Hak sifat takwin nanti akan bicara Allah mengadakan dengan sifat takwin, bukan dengan sifat kudrah. Kudrah ni perkara yang asal tiada. Kudrah akan memberatkan perkara tu kepada ada. Takwin lah yang mengadakan. Dibagi gitu, payah jadinya. Kitanya qada lah perbuatan Allah yang bersifat kudrah lah. Jadi buat bandingan ginilah, nanti akan bicara buat bandingan. Kudrah ni umpama hak api besar tu. Hak api besar tu yang akan memalingkan nasi, beras kepada nasi. Jadi api besar akan memalingkan beras kepada nasi. Api kecil tu yang menjadikan nasi. Gitu. Tu bandingan gitulah. Jadi kudrah memberatkan perkara tu kepada ada yang mengadakan sungguh takwin. Begitu. Jadi api besar tu memberatkan kan beras tu kan kerah kan. Dengan api besar dia memberatkan beras tu kepada nak jadi nasi. Tapi tak jadi nasi. Api kecil itulah yang menjadikan nasi. Jadi umpama kau hak api besar tu kudrah, api kecil tu takwin. Jadi banyak kira pula situnya. Hak kita dah pegang kudrah belaka. Hak tu hak jalanan yang muktamad. Ni kita ambil sebagai ilmu lah, tambahan. Ada ni. Ingat tu kita banyak cakap asbab tu. Banyak cakap asbab. Tadi bercakap bab deria. Deria sentuh, deria bau, deria rasa. Yang jadi kita tahu licin ke kasar bukan diri yang buat, perbuatan Allah belaka. Yang kita tahu perkara tu wangi busuk bukan diri yang bau, Allah Ta'ala belaka yang buat. Yang jadi kita boleh rasa makanan tu manis ke masing, bukan dirasa yang buat, Allah belaka yang buat. Tadi cerita api besar ke api kecil ke, beras nak jadi nasi, itu perbuatan Allah. Jadi nasi sungguh boleh makan, itu perbuatan Allah. Cakap api besar ke api kecil tu cakap asbab, tak ada salah. Tu hak bicara bab takwin yang idrak. Allah Ta'ala dapat perkara yang disentuh, yang dicium dan yang dikecap, tapi dengan ketiadaan berhubung. Kalau kita kena berhubung. Kalau kita kena berhubung.
Kena pergi sentuh. Dapatlah perkara tu licin dan kasar. Allah bukan berhubung. Allah dapat dengan sifat idrak. Dan kata kil. Ni ada pula pandangan. Kila ni dikatakan, ini lagi pandangan yang lemah ni. Didapatkan dengan dia, dengan sifat idrak, segala yang maujud Allah. Bukan yang dicium, disentuh, dicium, dikecap. Kalau kita lah, segala yang maujud hak ada, tuan dapat dengan sifat idrak. Hak mutamaknya tuan tahu dengan sifat ilmu. Habis cerita. Dan mustahil lawannya, lawan sifat idrak, ketiadaan mendapat. Itu mustahil. Tak ada sifat idrak tu mustahil. Dan menjalani maturidiyah. Tambah lagi. Dan menjalani maturidiyah. Maturidiyah ni ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, ulama-ulama tauhid yang menjalani jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini tauhid belaka ni. Kalau kita dengar Asy-Syafi'iyah, mesti dengar tak? Asy-Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti Imam Syafi'i. Hanafiyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti Imam Hanafi. Al-Malikiyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Malik. Hanabilah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Dia Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Itu fiqh. Dalam tauhidnya Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Ni Maturidiyah. Kena tahu jugalah kita ni. Hak ni ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi dan menjalani Maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Artinya takwin mengadakan. Mengadakan tu takwin. Bukan kudrah yang mengadakan. Takwin yang mengadakan. Takwin yang mengadakan. Bukan sifat kudrah. Dan ia sifat takwin. Pada mereka itu, di sisi mereka itu, di sisi Al-Maturidiyah, sifat yang qadimah, sifat Allah sedia kala belaka, yang berdiri pada zat, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengada ia Allah dengan dia, dengan sifat takwin akan sesuatu. Dan meniada ya Allah dengan sifat takwin akan sesuatu. Mengada meniada ni lah ta'alluq fungsi bagi sifat takwin. Dah betul ta'alluq fungsi sifat kudrah. Memberatkan sebab perkara ni perkara mumkinun. Perkara harus ada, harus tiada. Jadi asalnya ada dengan tiada sama berat. Asal sama berat. Jadi kudrah hak tiada diberatkan pada ada, takwin mengadakan. Ni dalam kita ada, ni sekarang kan. Dalam kita ada sama berat je. Kekal ada, ditiadakan, sama berat boleh terima belaka. Sekarang kita ada. Tapi tiada kita boleh terima. Mana antara ada dengan tiada sama. Maka kudrah memberatkan sebelah tiada, takwinlah yang meniadakan sungguh. Dia gitu. Ada ni. Dia sebelum kita ada. Sebelum kita ada, kita tiada, tapi terima dah ada. Terima. Harus tiada, asal kita tiada, dan harus ada. Jadi antara tiada dengan ada sama berat. Saya mengatakan berat tiada sebab asal dia tiada. Jadi sama berat antara tiada dengan ada. Kudrah ni memberatkan sebelah ada, takwin mengadakan. Sekarang kita tengah ada. Jadi ada kita dengan tiada kita sama berat. Kudrah memberatkan sebelah tiada, takwin yang meniadakan. Pada ni. Jadi payah pula. Payah jadi. Tak apalah ilmu.
Hak ni hak pandangan dhaif belaka ni, yang tidak masyhur. Kemudian ni peringat semua ni. Sebut kata kudrah ke, takwin ke, mengada ke, memberatkan sebelah ada sebelah tiada ke, bukan sifat. Allah yang memberatkan daripada tiada pada ada, dan Allah yang mengadakan. Allah yang memberatkan daripada ada kepada tiada, Allah yang meniadakan. Letak kepada sifat bukan hakiki. Kan kita biasa kan, kita ambil jalanan yang muktamad lah. Kudrah mengadakan, iradah menentukan segala-gala. Tidak. Kudrah mengadakan ke Allah yang mengadakan? Allah yang mengadakan. Iradah menentu ke Allah yang menentukan? Allah yang menentukan. Allah yang bersifat kudrah yang mengadakan. Allah yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Makna mengada Allah, bukan sifat kudrah. Menentu Allah, bukan sifat iradah. Tapi dah kita kata tadi kudrah mengadakan, atau panggil cakap pendek, cakap rekah. Dia panggil isnad majazi, sandar kepada sifat, hakikinya bukan sifat. Allah, Tuhan yang bersifat kudrah yang mengadakan. Tuhan yang bersifat dengan iradah menentukan. Tuhan yang bersifat ilmu yang mengetahui. Yang mengadakan Tuhan, yang menentukan Tuhan, yang mengetahui pun Tuhan, yang bersifat bagi pada sifat. Tapi kita pendek kudrah mengadakan. Bahkan kalau betul-betul berpegang zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah yang mengadakan, kufur pegangan tu. Salah sangat pegangan tu. Bukan Tuhan yang mengadakan, bukan. Kudrah yang mengadakan. Kufur pegangan. Bukan Tuhan, kudrah. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tapi dah kita pendek, kudrah yang mengadakan. Atau bersandar pada sifat. Kita cakap sekerat-sekerat belaka, cakap pendek belaka. Yang mengenyangkan Allah, tapi kita cakap nasi yang mengenyangkan. Kalau nak cakap betul ke, alhamdulillah Allah Ta'ala mengenyangkan. Dengan asbab zahirnya, saya makan nasi 2-3 pinggang. Panjang nak cakap. Nasi lalulah kenyang. Dah makan 2-3 pinggang kan, sedap nyakut molek selera molek ni. Makan 2-3 pinggang, kenyang. Oh, pendeknya cakap. Cakap buat penuh. Cakap penuh kerana alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan saya kenyang dengan sebab saya makan nasi 2-3 pinggang. Oh, panjang. Pendek sudahlah. Bu nasi lalulah mengenyangkan. Orang apa tu? Cakap bukan hakiki gitu. Oh, tidak susahlah kitanya. Mari kita pergi belajar. Pergi belajar dengan benda. Allah yang menghantar dengan sebab kita naik kereta. Ni. Mari kita balik. Balik ngapa? Allah yang hantar balik dengan naik kereta. Allah panjangnya bercakap. Mana? Mari kita pergi isi minyak. Sebab apa? Allah yang menggerakkan kereta selepas kita isi minyak. Nak cakap gitu? Kita cakap, mari pergi naik kereta. Balik naik kereta. Isi minyak. Minyak penuh. Boleh pergi jalan jauh-jauh. Mana Tuhan ke? Tak ada Tuhan langsung. Ada tu pegangan Tuhan lah. Tapi cakap tu pendek. Ke mana? Orang mai kelas tak ni cakap mana? Oh, naik kereta saya lah. Kereta saya laju sikit, kereta baru. Tak. Kereta baru ke buruk ke, yang menyampaikan kita sini Allah Ta'ala yang buat, bukan kereta. Cakap ada Allah. Sepatah tak cakap Allah, cakap kereta. Pegangan dak usut. Orang dak bahas dah, pegangan tetap dah. Hak Tuhan belaka. Jangan pula mentang-mentang ngaji tauhid. Ni, alhamdulillah sejuk molek. Allah menjadikan sejuk dengan sebab pasal ikong. Oh, naik kereta pula ujang. Alhamdulillah Allah Ta'ala ni menghilangkan air di cermin dengan sebab wiper gitu.
Oh, jadi lelah cakap gitu. Oh, pasang wiper tu. Tak nampak jalan raya tu hujan. Lebat punya hujan. Kuat sikit wiper tu. Apa? Hujan lebat sangat. Ada tak Tuhan? Tak ada. Wiper terus. Wiper panggil tau. Inilah hak cermin ni ke mana? Kan tak faham pula, salah sebut lah kan. Dah hujan pasang wiper. Sebab tak nampak air tu. Hujan lebat kuat wiper. Ada tak Tuhan? Sebab tahu tak sebut Tuhan. Nanti kita banyak cakap dipanggil isnad majazi. Sama juga ni. Takkan kita nak kata, nak sebut Allah Ta'ala, tu kan sebut penuh lah. Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, yang mengadakan segala-gala. Kita pendek, kudrah mengadakan, iradah menentukan, idrak mendapatkan, takwin mengadakan. Ni. Jadi takwin lah. Bukan takwin. Allah Ta'ala yang bersifat takwin mengadakan. Tu cakap hakiki. Tetapi jika ta'alluq takwin dengan mengadakan, dinamakan ijad, itu nama ta'alluq dia. Dan jika ta'alluq dengan meniadakan, dinamakan i'dam. Dan jika dengan menghidupkan, dinamakan ihya. Dan jika ta'alluq dengan merezekikan, dinamakan razkun. Razkun. Di sini macam mana? Macam irzak dah. Dah tak? Razkun. Ke macam mana hak baru? Oh, comel. Hak saya tak tekan lama. Saya alif ra zai alif qaf. Saya ni. Dia nak razkun. Betul. Hak jawi baru ni comel. Sebab hak sekarang ni, hak jawi baru ni, si muka surat 12, hak saya muka surat 14. Lain. Hak saya ni jadi irzak, jadi nak razkun, berezeki. Dia makanlah engkau kiyah. Jadi sifat takwin, ta'alluqnya mengada, dia panggil ijad. Ta'alluq fungsi takwin meniada, dia panggil i'dam. Fungsi dia menghidupkan, dia panggil ihya. Fungsi dia merezekikan, dia panggil razkun. Razkun ni bagi rezeki. Rizkun kena ke benda yang kita guna tu. Razkun beri benda, beri rezeki. Tu razkun. Kita sebut rizkun. Rizkun tu kena kepada benda yang kita gunakan. Tu rizkun dia panggil. Diri benda tu. Diri nasi, diri air, diri pakaian, diri tu. Diri kereta, diri benda yang kita gunakan, kita panggil rizkun, dia panggil. Sebelum tu dia panggil milik. Pakaian tu kita beli jadi milik kita. Rezeki kita guna. Tiba-tiba kita simpan dalam almari, bukan rezeki kita lah. Lama-lama beri ke orang, orang tu pula ambil guna, pakai comel, rezeki dia. Milik kita asal. Tapi kita tak guna. Bukan rezeki lah. Kita pun heboh. Kita pun beri. Pakai tu di milik kawan kita. Kawan kita guna sungguh pakai. Rezeki dia. Masa kita beri, dia terima tu, rezeki saya. Belum tentu lagi. Milik awak. Sampai rumah. Oi, patut diwi kita. Dah comel. Kita budak kenal nak pakai. Pattern lama. Nanti orang tanya pula pattern lama ni. Akhirnya tak guna juga. Mana apa ni? Tak, bukan rezeki jugalah. Jumpa orang lain pula. Kita pun heboh. Jadi milik dia. Dia pakai molek-molek ada rezeki. Macam duit-duit tu lah. Tu milik kita. Orang tak boleh nak kosek. Rezeki belum tahu lagi. Rezeki belum tahu lagi. Hak kita guna pun rezeki. Milik kita. Lepas tu rezeki siapa? Ni hak biasa tu saya sebut ni. Milik kita. Rezeki bukan rezeki kita kadang-kadang. Dan rezeki siapa? Rezeki ayah pada anak tiri. Dia kata gitu. Kita dengar mula-mula pening. Rezeki ayah kepada anak tiri. Ayah pada
Rezeki kepada ayah tiri pada anak kita. Rezeki ayah tiri pada anak kita. Dah bila anak kita ada ayah tiri? Lepas kita mati lah. Bini kita kahwin lain. Jadi pening kita dengar tu. Rezeki ayah tiri pada anak kita. Dah mana anak kita ada ayah tiri? Kita hidup iyalah bila kita mati. Bini kita nikah orang lain. Orang lain jadi ayah tiri anak kita. Dia pula hak guna. Kita punyalah sayang. Belek tengok, gosok-gosok. Guna pun dok. Nak makan sendiri pun sayang. Kedekutnya. Nak beri pada orang lagilah sayang. Nak pakai sendiri pun sayang. Belek lah. Tak ada belek dulu ni dah. Buku akaun tak ada dah. Dah nak tengok warna lah. Internet banking. Internet banking. Allah banyaknya gosok di internet tu. Allah banyaknya lah. Milik. Rezeki siapa? Tak tahu lagi lah. Rezeki siapa? Tunggu saya kata tu. Rezeki ayah tiri pada anak. Kita dengar mula-mula. Apa maksud rezeki ayah tiri pada anak? Bila anak kita ada ayah tiri. Kan? Dah kita sayang. Jadi milik rezeki kita guna. Rizkong tu benda yang kita guna. Razkong tu Tuhan yang beri rezeki. Tu razkun. Itu takluk pada sifat takwim. Dan menafikan sifat takwim oleh Asy'ariyah dan menjadi mereka itu akan segala sebut itu beberapa takluk dan hadis bagi kudrah. Wallahu a'lam.